Kalau ada sesi jawab, boleh buka. Okay, terima kasih kepada Encik Zinda Khalid Sastro kita, penceramah kita pada malam ni yang juga merupakan ahli lembaga pengurusan ikhtisas. Jadi memang sistem kita di peringkat ikhtisas ni untuk makluman anda semua lah, boleh dikatakan agak stabil disebabkan kita telah mengalami proses-proses penambahbaikan sejak setahun yang lepas, dan insyaAllah selepas ni akan lebih mantap lagi untuk kita beri sokongan kepada semua rakan niaga, terutama sekali rakan niaga baru yang hari ini mungkin berminat untuk join dengan sistem ALC bersama dengan ikhtisas. Jadi insyaAllah kita alu-alukan nanti sebentar lagi saya akan buka pula untuk sesi soal jawab. Jadi boleh tanyakan kepada Encik Zinda kita, mungkin boleh tanyakan juga pengalaman-pengalaman beliau, terutama sekali pengalaman beliau. Mungkin Encik Zinda buat permulaan ni berkongsikan macam mana mengembangkan agensi Encik Zinda lah sampai akhirnya boleh menjadi ahli lembaga pengurusan ikhtisas. Kan? Bukan senang tu nak masuk ahli lembaga pengurusan ikhtisas daripada bawah tahun 2004, dan akhirnya telah pun orang kata menjadi board of director kepada sebuah syarikat ALC yang pertama bermitra di Malaysia. Boleh, mungkin soalan pertama saya daripada saya, Encik Zinda, silakan. Okey. Terima kasih Cik Syah. Okey. Jadi kalau boleh tengok dari segi rentetan sejarah pengalaman yang kita tengok hari ini, bersama-sama dengan kita dalam ikhtisas ini sebenarnya bukan seorang. Seperti saya maklum tadi, kita ada 10 orang taiko-taiko, orang yang berpengalaman, dan hari ini kita boleh tengok kenapa taiko-taiko, saya sebut taiko. Okey. Taiko dalam Takaful hari ini join bersama-sama dengan kita dalam pengurusan board director ikhtisas hari ini. Yang pertama sekali kita boleh tengok pengalaman kita yang lepas, bagaimana kita develop dalam sistem yang lama. Okey, banyak orang kata yang kita perlu perbaiki sebenarnya. Salah satu contoh kalau ada anak-anak buah kita dan sistem yang lama, nak naik pangkat, kita mudah gelisah. Kita sebagai GAM, contoh GAM ke agency manager, mudah gelisah. Okay, kenapa? Kenapa kita takut apabila dia orang dah putus dengan kita, okay, dapatlah sikit timbul. Lepas tu kita, biasa siapa yang saya tengok, akan drop. Daripada benda itulah kita bersama-sama dalam kisah saya ini, dan kita create sistem yang cukup cantik, dan sistem yang kita, dan marketing plan yang kita buat ni lahir daripada orang kata pengalaman kita sendiri, bukan kata kepentingan kepada syarikat. Okey, sebab saya tengok tuan-tuan boleh tengok, boleh bedah, orang kata boleh bedah marketing plan kita sebenarnya. Apa yang kita buat untuk tuan-tuan, marketing plan hari ini ada marketing plan untuk tuan-tuan sebenarnya. Saya juga sebagai managing director yang terpaksa buat kerja juga. Okey. Daripada situlah orang kata, setengah kena tengok, setengah company dia bagi keuntungan yang besar kepada syarikat. Dia bagi kepada rakan niaga dia kecil. Tapi dalam ikhtisas hari ini tuan-tuan, okey, kita bagi, boleh kata kita cukup besar untuk rakan niaga kita, cukup besar. Okey, dan bagaimana Cik Syah kata hari ini, kita boleh kembangkan kita bisnes yang saya buat hari ini. Okey, mudah saja tuan-tuan. Dengan plan kita yang ada hari ini, kita boleh kembangkan bisnes kita. Kita boleh kembangkan rakaian kita bukan setakat di tempat kita, tapi di seluruh Malaysia. Sebab kita sudah ready dah. Okey, pejabat-pejabat, orang kata tempat-tempat latihan pada tuan-tuan seluruh Malaysia kita ada tadi. Seperti mana yang kita bagi tahu dari awal tadi. Okey, dan gunalah plan yang kita ada ni untuk kita rekrut seramai yang mungkin. Barulah bisnes kita tu sentiasa berkembang. Betul tak? Dan kita sentiasa kena buka mulut lah. Kalau sebelum ni kita, maaflah saya nak katakan sedikit hari ni ya. Kebanyakan kita punya rakan-rakan niaga kita hari ni, okey,
dia takut untuk buka mulut untuk ajak dia orang bersama-sama kita sebagai rakan niaga. Tapi kalau dia buat sales setakat hari ni, alhamdulillah saya tengok. Bagi produk cantik sikit, insya-Allah nak 10K, nak 20K boleh buat, tak ada masalah. Tetapi dia kata nak buat rekrutmen cukup susah dia kata. Tapi kalau tanya saya, bagi saya rekrutmen lah paling cukup mudah. Sebab apa? Sebab kita mengajak dia orang ni bukan duit. Kita mengajak dia nak bagaimana nak tambah duit. Betul tak? Mana lebih mudah? Buat sale kan? Dengan kita. Itulah saya paling mudah ajak bisnes dengan gunalah plan kita. Rekrut ramai-ramai. Itulah salah satu cara bagaimana kita nak kembangkan kita punya. Cik Syah. Okay. Saya buka juga kepada rakan niaga baru dan juga rakan niaga yang telah lama berkontrak dengan kita. Kalau sekiranya ada apa-apa soalan daripada rakan niaga lain, boleh ditanyakan melalui Zoom group chat ya, ataupun boleh klik kepada unmute kepada mikrofon dan terus bertanya kepada Encik Zinda. Silakan ya. Oh, malam ni dia macam semua jelas lah Encik Zinda. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kita harap lepas ni semua jelas, tak ada soalan-soalan yang baru. Tapi kita tunggu juga kalau ada soalan-soalan daripada rakan niaga kita. Untuk makluman, hari ini juga kita ada rakan niaga daripada ahli lembaga pengurusan kita, Tuan Haji Amran, dan juga kita ada tadi ada Tuan Haji Baziha dia tadi. Boleh juga kalau inilah, kalau sekiranya ada soalan-soalan juga kepada ahli lembaga pengurusan kita, boleh ditanyakan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sila Tuan Haji. Ini orang power tanya soalan ni. Ada soalan Tuan Haji? Tak ada? Tak ada soalan tu. Semua jelas tu. Alhamdulillah. Nampak gayanya semua macam jelas lah malam ni. Tak ada soalan berbangkit daripada rekan kita ya. Alhamdulillah. Jadi saya harap leader-leader kita yang ada pada malam ni, orang kata, okey, satu lagi saya nak bagi satu tip lah. Kalau tak ada soalan, bagi tip lagi. Okey. Ni maaf jugalah kalau saya nak katakan kepada kita punya rakan niaga kita yang sudah berkontrak dengan kita, semuanya leader-leader kita lah, agency director kita. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daripada Tuan Haji Baziha ada nak tanya ke Tuan Haji? Ada tanya Haji? Lain banyak problem. Putus-putus malam ni ya. Lain banyak problem hari ni. Ganggu. Okey, saya sambung. Sambung. Sambung sila. Jadi saya dapat cantik ya. Saya hari ni, maaflah, sorry to say lah. Kecap ke putih sikit Okey. Orang kata ramai di antara kita lagi, okey, tidak tanda orang kata ayat dalam diri. Okey, satu perkataan orang kata perkataan keram yang sepatutnya ada dalam kita. Apabila kita main, apabila kita join, kita pertama sekali, kita kena yakin. Ramai saya tengok hari ni kita tidak confident apa yang tuan-tuan join hari ni. Saya tengok itu salah satu masalah yang menyebabkan saya tengok ramai di antara kita yang tak boleh nak rekrut, tak pandai nak rekrut, padahal dalam diri dia tu cukup power untuk rekrut. Tapi sebab apa? Sebab dia tidak yakin tadi. Saya mohon kepada leader-leader kita, terutama kepada leader kita ataupun rakan-rakan niaga kita,
cuba tanamkan satu keyakinan yang cukup-cukup tinggi dalam diri kita. Sebab bila kita confident, kita nak cerita pasal ikhtisas pada rakan niaga lain pun, dia tengok kita bercakap pun, dia akan join. Kita nak jual produk kita pun, nak sharing produk pun, tapi kita dengan confident, insya-Allah orang tu senang-senang saja join dengan kita. Tolonglah orang kata tanamkan satu sikap yang cukup yakin dalam diri kita. Aku kena belajar sampai aku pandai. Aku kena belajar sampai aku naik managing director, baru aku nak sharing. Aku kena jual banyak ni, baru aku jadi top sale. Jangan. Tak saja kita masuk, belajar, cari ilmu, kita tanamkan sifat keyakinan yang cukup tinggi kita sebenarnya. Itu salah satu tip lah saya nak share pada malam ini, dan insya-Allah kita akan banyak lagi tip-tip kepada rakan-rakan yang kita ini. Okey, Cik Syah, ada persoalan ke ini? Tak dengar pula ni. Okey, kalau kita bercakap tentang keyakinan ni, untuk makluman rakan niaga kita dan juga Encik Zinda baru ada. Sebab keyakinan ni dibina melalui pengalaman-pengalaman yang telah pun dialami oleh semua rakan niaga. Terutama sekali lembaga pengurusan yang menubuhkan ikhtisas ni Dan kalau kita combinekan semua pengalaman-pengalaman ahli lembaga pengurusan, termasuk pengalaman-pengalaman agensi director kita ada beratus-ratus tahun punya pengalaman yang kita boleh gunakan untuk bantu semua rakan niaga kita untuk berjaya dekat dalam ikhtisas dan juga di Taqwa Ikhlas. Itu sebenarnya kita kena fikir-fikirkanlah, insya-Allah. Saya buka lagi kalau ada apa-apa soalan kepada Encik Zinda, kalau boleh bertanya terus ataupun melalui chat room. Okey, ini soalan daripada Puan Hajah Noshila, kita punya ahli pengurusan juga. Dari segi rekrutmen dan juga dari segi mentoring and coaching, Encik Zinda, macam mana Encik Zinda bagi keyakinan kepada rakan niaga yang sekarang di bawah seliaan Encik Zinda? Macam mana Encik Zinda bagi keyakinan dekat diorang ni? Dan kita tahu memang Encik Zinda ni dari satu sudut dia punya empire dia tu, daripada Kelantan sampailah ke Terengganu. Bukan je sekadar Kelantan Terengganu, tapi memang dan saya difahamkan tengah nak masuk ke Perak pula. Jadi macam mana Encik Zinda boleh bagi keyakinan kepada rakan niaga Encik Zinda ni untuk berjuang bersama Encik Zinda dan juga bersama syarikat ikhtisas dan juga bersama dengan Taqwa Ikhlas? Okey, terima kasih pada Puan Noshila kita daripada JB. Setakat ni Alhamdulillah hari ni saya ada grup di Kemaman, Terengganu, dan insyaAllah kita dah daftar juga satu grup di Grid Perak. Dan insyaAllah grup Perak ni akan ke Ipoh apa semua lepas ni. Dan insyaAllah tadi pun insyaAllah ada satu grup lagi akan masuk. Doa-doakan. Okay. Bagaimana? Yang pertama sekali adalah kita kena confident, keyakinan kita walaupun kita punya pengalaman yang cukup luas dalam industri, tapi kalau kita tidak yakin apa yang kita ada, sistem kita, marketing plan kita orang kata tidak dapat convince orang lain sebenarnya. Itu salah satu orang kata benda yang kita kena ada lah. Benda yang kita kena ada adalah level tu. Apabila kita confident level kita ada, sebab kita jangan cerita pasal masalah. Okay, apabila kita cerita masalah ni tak habis masalah pada ada rakan niaga kita. Kita cerita apa yang kita dah offer. Apa kelebihan-kelebihan kita ada. Ini tuan-tuan, kita punya sistem kita punya plan kita adalah yang terbaik tuan-tuan. Dalam LAC yang ada hari ini kita adalah baik. Dan kita mampu katakan kita yang paling baik setakat hari ini. Okay? Dan gunalah peluang yang kita ada hari ini untuk banner empire kita, untuk orang kata kita share benda yang baik ini kepada semua bakal-bakal rakan niaga kita hari ini. Okey. Ada satu lagi soalan ni daripada kita punya rakan niaga juga.
Sebab ada Encik Zinda dulu pernah masuk kerjaya sebagai pensyarah di Politeknik Boleh katakan kalau pensyarah di Politeknik ni macam kerja kerajaan lah. Kan? Government. Tapi government ni orang cakap kerja government ni kerja yang stabil. Kan? Tapi macam mana apa yang membuatkan Encik Zinda orang kata kalau orang dulu cakap lah kan, kerja kerajaan ni orang tak nak ada kerja lain dah, kerja ni je. Tapi macam mana Cik Zinda tak teruskan kerjaya dengan Politeknik ni, which is kerja kerajaan, and then sebab kerja kerajaan ni tahulah Cik Zinda kan, dia boleh naik sampai pengarah lah apa semua kan. Tapi sekarang ni pilih untuk jadi full takaful financial engineer ni kan, kan macam mana boleh terlibat sampai ke tahap ni lah. Zinda Okey, Cik Syah. Ya, saya pernah jadi pensyarah di Politeknik Dungun. Walaupun time saya buat surat resign tu, memang ramai bantah. Orang rumah saya bantah, mak saya sendiri pun bantah. Dia kata, apa lagi kau nak ni, kata. Dah kerja dah okey, government, apa semua. Umur masih muda lagi time tu. Saya resign 2004 Ya, 2004 sekarang ni 16 tahun lepas lah. 16 tahun lepas. Okey, jadi ramai yang bantah sebenarnya. Adik-beradik saya pun bantah apa semua. Lagi mak saya bantah saya lah. Kenapa marah saya gini-gini. Saya satu saya minta. Saya pergi jumpa dia, kata macam ni lah mak, kata doakan saya. Tu je kata. Saya minta tu satu je. Doakan jaya saya. Sebab kadang-kadang dia tak nampak apa yang kita nampak. Dia tak nampak apa yang kita nak sebenarnya. Di situ. Betul tak? Jadi saya sanggup resign sebab dia tak nampak apa yang saya nak. Okay? Yang pertama sekali, saya sudah merasa dah dari segi pendapatan sebenarnya. Kalau kita tengok gaji top level dalam pensyarah, kita tengok situ pengarah. Berapa gaji pengarah? Okay? Berapa gaji pengarah kat situ? Ketika tu. Sekarang pun kita tengok berapa gaji pengarah. Dan adakah kita berpeluang untuk jadi pengarah? Dua persoalan kita kena tanya kat situ. Saya selalu tanya, adakah aku peluang nak jadi pengarah? Dan kita tengok kebanyakan pengarah pun, dia akan dilantik biasanya 3-4 tahun. Nak pencen baru dia lantik jadi pengarah. Jadi aku kena ada umur 50 lebih, 60 tahun baru layak jadi pengarah ketika tu. Saya tak boleh jadi macam ni. Betul tak? Sedangkan saya punya impian saya punya target saya punya matlamat saya jauh ke depan. Sebab saya ingat lagi, mula-mula saya join Takaful Ikhlas ketika itu, 2004. Saya join TEP. TEP time itu saya ingat bos saya ada tanya saya. Time itu saya tak tahu apa pun. Dia tanya saya berapa income kita nak time itu. Jadi saya kata, bos saya nak income 20,000 sebulan. Ketika tu, jadi bos saya pun pening. Sebab apa? Sebab dia pun tak sampai bagi time itu 20,000 sebulan. You nak 20,000 sebulan. Okey, boleh buat. Tapi alhamdulillah 2004 saya buat dalam masa 3 tahun. 2004, 2005, 2006, saya ingat 2006, 2007 saya capai matlamat saya nak 20,000 sebulan ketika tu. Sebab matlamat saya kat situ. Kali saya berada masih lagi sebagai pensyarah, saya rasa dalam 3 tahun saya tak akan dapat gaji 20,000 sebulan. Tak akan dapat. Saya dah kalkulate tak akan dapat. Tapi dalam masa 3 tahun alhamdulillah dapat 20,000 sebulan dan kita dapat pergi melancong dengan kebebasan dia, kita boleh buat macam-macam tuan-tuan. Kat situ. That's why lah kenapa saya sanggup resign. Banyak lagi sebenarnya. Nanti insya-Allah kita akan share-share yang lain. Kita akan cerita. Dan itulah salah satu sebab lah. Sebab saya resign satu kata jawatan yang cukup-cukup orang nak sebenarnya. Ke bidang fuh ini. Cik Syah. Ada persoalan ke? Cik Syah hilang. Cik Syah hilang pula. Ada. Okey, alhamdulillah tadi kita dah selesai saja kita mendengar ceramah daripada ataupun
Ada soalan lagi lah Encik Zinda. Saya nak tutup tadi sebenarnya tapi ada soalan lagi. Ada soalan lagi? Apa dia Kan? ada soalan tu? Soalannya simple je kan. Kenapa buat takaful bukan bisnes lain? Encik Zinda. Encik Zinda sendirilah. Okey. Itu soalan yang bijak tu. Siapa tanya soalan tu? Saya tak sempat tengok ni. So Haji Amran yang tanya Sifu kita. Ini sifu kita ni mungkin soalan sifu kita ni untuk rakan-rakan niaga kita yang lain lah. Okey. Kenapa buat bisnes takaful tidak bisnes lain? Itu soalan yang kata cukup bijak lah. Okey, dan saya pun tunggu soalan ni sebenarnya. Tapi tak ada orang nak tanya. Sebab hari ni kita boleh tengok banyak bisnes yang kita boleh buat. Okey, banyak bisnes yang kita boleh buat. Dan saya sendiri pun tuan-tuan, saya pernah buat produk saya sendiri. Kalau tuan-tuan boleh cek dalam internet, Sastro.org. 2010 saya ingat, 2010 saya pernah buat produk saya sendiri dan saya habis ribu ketiga. Saya buat lubricant oil. Saya cuba buat bisnes selain daripada takaful ketika tu. Tapi result dia mengecewakan lah. Apa banyak habis masa, apa banyak habis. Dan anak buah saya ketika itu pun ramai yang lari. Apabila leader buat benda lain, itu satu pengalaman yang cukup orang kata yang saya ingat sampai ke hari ini. Sampai saya ingat. Okay? Dan itu jugalah saya tidak berani buat bisnes lain sebenarnya. Okay? Dan kalau kita tengok tuan-tuan, kenapa kita perlu cari bisnes lain? Hari ini dalam bisnes takaful, yang pertama sekali, nak buat bisnes takaful ni, kita tidak perlu modal yang besar. Berapa modal yang kita perlu hari ni, tuan-tuan? Tak sampai RM200, tak sampai RM300. Okey, modal dia cukup kecil. Dan apabila modal kecil, risiko dia cukup kecil. Kalau kita contoh kita habiskan RM200, ambil exam apa semua, bayar TBE, bayar ni, bayar tu semua, tiba-tiba kita buat. Nah, kita rugi RM200. Betul tak? Tetapi kalau kita berjaya, kita dapat ikhlas sampai RM2,000 sebulan dengan modal RM200. Betul tak? Jadi kenapa kita nak cari bisnes yang lain? Modal kecil, risiko kecil tetapi pulangan yang cukup besar. Betul tak? Dan tambah lagi, kita boleh tengok bagaimana sahabat-sahabat kita. Betul tak? Saya jumpa ramai sahabat-sahabat kita yang buat bisnes macam-macam, konvensional apa semua. Semua sakit kepala. 3 bulan, 4 bulan saja tutup bisnes. Tak boleh buat bisnes disebabkan oleh COVID. Nah, sampai ada yang peringkat nak tutup bisnes. Ada tuan-tuan. Tetapi kita alhamdulillah dalam bisnes takaful, COVID ke apa ke, kita masih lagi maintain tuan-tuan. Sebab apa? Sebab commission. Jadi kita boleh makan sampai 6 tahun tuan-tuan. Bukan dalam masa kita boleh makan one lump sum. Nah, ini ramai orang kata kita dapat. Saya pernah dapat 5,000 satu hari. Ini mungkin Tuan Haji Arsalam pernah tengok saya punya income saya ketika tu. 5,000 satu hari saya buat direct selling. Kenapa saya tidak teruskan buat direct selling? Sebab dia ada secure. Sebab apa direct selling? Dia ada produk. Betul tak? Contoh kalau kita keluarkan kopi yang hebat. Tiba-tiba lepas ni company lain pun akan keluar kopi yang lebih hebat daripada kita. Betul tak? Jadi ejen-ejen kita, rakan-rakan kita akan lari ke company yang baru. Jadi kita akan drop kat situ. Kita tak ada secure. Dalam Ikhtisas hari ini, dalam bisnes takaful hari ini kita secure. Dan bisnes kita dijamin oleh kerajaan, dijamin oleh dan kita saingan kita adalah sehebat bisnes-bisnes yang lain. Kita boleh bilang dengan apa company saja hari ini yang buat bisnes takaful. Nampak tak? Kita tak ramai. Tak ramai. Dengan orang kata dengan market yang cukup besar, baru 16 orang dah takaful, tetapi company yang buat bisnes takaful ni tak banyak. Jadi peluang kita cukup besar di sini tuan-tuan. Itu salah satu 2-3 poin lah saya sempat bagi pada tuan-tuan pada malam ni. InsyaAllah kita sharing di lain masa. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi ni Tuan Zinda. Sebab dalam perniagaan takaful ni sudah pastinya Tuan Zinda ada pertanyaan lagi Tuan Zinda
Ya. Dalam takaful ni mungkin bisnes takaful ni sebab dah lama kan. Jadi Tuan Zinda sendiri mungkin, Cik Zinda mungkin akan dah hadapi banyaklah turun naik perniagaan kan. Pernah dulu Cik Zinda di Zurich pernah ceritakan dekat saya yang apa tu tiba-tiba kita punya ejen pun kadang-kadang tu pergi ke syarikat lain apa semua kan. Jadi macam mana Cik Zinda, pengalaman yang Cik Zinda ada ni, macam mana Cik Zinda boleh naikkan balik perniagaan Cik Zinda dari segi agensi Cik Zinda lah. Kan? Okey. Betul Cik Syah tadi Saya pernah kata drop dalam bisnes takaful ni dalam kelas iaitu tahun 2010 11 saya ingat 2011 2012 2013 3 tahun saya drop pun bukan sebab lain sebab diri saya sendiri ketika tidak begitu cerdik dengan tindakan-tindakan saya menyebabkan saya 3 tahun saya drop sehingga saya ingat lagi ketika tu 2010 2000 punya ranking nombor 52 Malaysia. Daripada sebelum dia top 10, main top 10, tiba-tiba saya berada pada ranking 52 Malaysia. Wow, saya terkejut dan sehingga dipanggil oleh branch manager Haji Samsul, itu saya ingat lagi. Haji Samsul datang ke Kota Baru jemput saya, "Indah, you punya maintenance of contract tak cukup tahun ni." Terkejut saya. Ni nak terminate ni bos. Tak cukup kita terminate. Itu Haji Samsul pun. Saya pun terfikir, tak boleh jadi ni. Saya pernah naik dan saya jatuh pun sebabkan dia bukan sebabkan orang lain. Jadi itu saya ingat saya beberapa orang ejen saja. Saya sendiri turun padang ketika tu. Saya ingat lagi saya buat taklimat, Twitter dia post, habis saya kau 2013 tu dan alhamdulillah 2014 saya balik sehinggalah ke hari ni. Tu pun saya terkejut, saya ingat pergi ke dinner gitu, buat 3 tahun saya menyepi, saya orang kata tak ada ranking, 2014 saya ingat pergi dinner time itu, saya tengok top recruiter. Siapa ketika itu? Usaini. Tengok Usaini. Siapa Usaini ni? Jadi saya cabar diri saya. Siapa Usaini? Top recruiter. Sebab saya kalau dalam Kuala Timur yang top recruiter memang saya dapat lah. Okey. Jadi saya tengok, Usaini top recruiter. Hebat Usaini, baru dah saya tengok. Siapa ni? Jadi Usaini ni, bagaimana dia buat ni? Betul tak? Ada pada situ dah cabar diri saya. Jikalau Usaini boleh buat rekrut orang, saya tak boleh. Kenapa saya tak boleh bangkit balik? Itulah kita punya ketahanan, kita punya mental dan fizikal kita. Dan tadi itu alhamdulillah, kata ujian yang Allah bagi ketika itu saya berjaya lah. Saya bangkit balik alhamdulillah sampai ke hari inilah. Alhamdulillah. Daripada 2014 saya bangkit balik. 2016 4 tahun lepas alhamdulillah dapat pergi ke convention luar negara. Alhamdulillah. Okey. Ada soalan lagi? Saya ingat tahun lepas ya Encik Zinda juga sama-sama naik pentas dengan live di Malaysia sebenarnya kan? Tahun lepas kan 2019 kan? 2018 ya, 2018. 2018. Ya, 2018. Pencapaian 2018 top 5 di Malaysia lah. Alhamdulillah. Top 5 alhamdulillah. Dia masuk top 5 MRA lah ketika MRA. MRA. Lepas pada tu dengan 2017, 2018, 3 tahun direct MRA. Ya betul. Ya betul. Kita sebenarnya dah tak ada apa-apa soalan lagi daripada rakan niaga kita. Jadi saya minta kalau ada kata-kata penamat daripada Encik Zinda lah Kata-kata azimat ke apa? Kata-kata azimat boleh. Tu Haji Asalan kata apa ni? KKPG saya baru ingat. Tu ayat orang kata time tu saya ingat KKPG ni, saya pecah rahsia sikit lah apa itu KKPG. KKPG ni adalah satu grup kembali ke pakar jalan. Di mana time tu orang kata apabila saya jatuh
macam-macam bisnes yang kita buat lah. Macam direct selling, scheme lah, macam-macam saya buat. Okay, tiba-tiba alhamdulillah naik balik dengan takaful ikhlas, dengan takaful rupanya. Okay, dan time itu saya ingat masa di mana, di Tapah kali itu. Masa di Tapah saya ingat dah. Haji Salah pun ada sebut. Sebab saya lantik Haji Salah sebagai Presiden KKPG ketika tu. Saya timbalam. Okay, Haji, kita kena bangkit balik dah ni kata ni. InsyaAllah kita buat balik. Kita kembali ke Pakar Jalab. Dan alhamdulillah lah. Okay, jadi salah satu kata-kata azimat sebagai penutup kita program pada malam ni. Okay, saya nak ajaklah kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita yang ada dalam grup kita hari ini dan agensi director kita, senior agensi partner kita dan rakan-rakan niaga kita, marilah bersama-sama dengan kita. Okay, marilah bersama-sama dengan kita. Apa yang penting, sama-sama cari ilmu. Okay, sebab modal kita dalam iktisah kita hari ini, dalam bisnes takaful kita adalah ilmu, tuan-tuan. Apabila kita cukup ilmu, kita akan membina satu keyakinan yang cukup luar biasa dalam diri kita dan insya-Allah benda itulah akan menentukan kejayaan kita. Dan tetapkan matlamat kita tu biar jelas, tuan-tuan. Okay, jangan ada matlamat yang goyah. Okay, biar matlamat tu cukup jelas, tanamkan keyakinan yang cukup tinggi dan insya-Allah follow sistem yang kita ada, follow leader-leader kita, insya-Allah kita akan berjaya dan kita sama-sama berjaya. Sekian, terima kasih tuan-tuan pada malam ini. Okay, sekian saja. Terima kasih kepada Encik Zinda Khalil Sastro atas orang kata penyampaian yang luar biasa pada malam ni dan alhamdulillah kita harapkan kata penutup Encik Zinda tu akan memberikan satu semangat kepada rakan niaga kita dan lebih teruja untuk membuat rekrutmen dan terus bangkitlah bersama dengan Iktisas ya. Jadi siaran kita pun dah sampai ke penghujungnya. Jadi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang hadir dan kita sudahi program kita dengan tasbih kifarah dan juga surah Wal-As. Sekian saja, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bro Zinda.